nawaqidul wudu, kerana hakikatnya juga asbabul hadas menunjuk kepada batalnya al-wudu. Hiya arba'atun. Jadi babu asbabil hadasi hiya arba'atun. Hiya arba'atun, dia ada 4. Jadi sebab-sebab, hiya itu kembali pada asbab. Sebab-sebab kepada hadas atau penyebab untuk munculnya hadas itu arba'atun, ada 4. La ghairu, kata-kata Imam Ibn Hajar, la ghairu, tidak lainnya. Berarti hanya ada 4 sahaja. Berarti ala sabilil hasri. Wal hasru fiha ta'abbudiyun. Jadi dalam hal 4 perkara yang membatalkan wudu ini atau yang menyebabkan hadas ini, itu bersifat ta'abbud. Jadi ta'abbud itu maksud dia apa? Ta'abbud ini adalah al-aql tidak boleh menerima atau tidak boleh sampai kepada sebab dia. Jadi kita terimalah. Kita terima, kita pakai tanpa mengetahui ilat. Jadi ini tak ada istilah nak guna maqasidus syariah, dah tak dipakai lah. Sebab apa? Sebab dia tentang tauqifi, dia tentang ta'abbud. Wa in kana kullun minha ma'qulal makna, walaupun 4 ini dapat, kalau kita cari tu kita boleh ketemukan ma'qulal makna. Ma'qulal makna ni benda yang boleh dimakulkan, boleh difahami ilat tersebut. Akan tetapi kerana dia ta'abbudi, dia berjalan atas dasar ta'abbud, walaupun kita boleh faham ilat dia. Berarti kita tak boleh nak rubah perkara tersebut kerana pakai kaedah yang selalu orang guna, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal amkan. Dalam bab ta'abbudi tak boleh lah. Sebab walaupun kita tahu maqulul makna dia, tapi dia tidak bersifat seperti itu kerana dia adalah ta'abbudi. Itu maksud dia. Fa min thamma lam yuqas 'alaiha naw'un dari akhar. Jadi kita tahu perkara yang ghairu maqulatil makna ataupun dipanggil dengan ta'abbudi, dia tidak menerima kias. Tidak berkias. Wa in kisah ala juz'iyatiha, walaupun dia boleh dikiaskan kepada juz-juz dia yang lain. Walam yang maksud boleh dikiaskan dengan juz-juz yang lain. Contoh dia adalah nanti kita bagi contoh tentang khurujus syai'. Jadi apa saja yang khurujus syai' termasuk dikiaskanlah. Walaupun nas yang menyebutkan dia tentang satu kes, tapi dikiaskan dengan perkara lain seperti angin dan lain-lain. Okey, ahaduha. Jadi di matan muallif iaitu Imam Nawawi rahimahullah berkata, qala muallif rahimahullah, ahaduha khuruju syai'in min qubulihi. Jadi yang pertama sekali adalah keluarnya sesuatu min qubulihi, daripada kubulnya. Kubulnya berarti pertama adalah khuruju syai'in, disertakan kat situ sebagai nakirah. Bifaidati kullu naw' minal asya'. Jadi semua jenis daripada asya' yang mana ditasawurkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, khurujin nahwi qai'in. Diletak nahwi kat situ kerana nak bagi contoh dia. Berarti bolehlah yuqasu, dikiaskan dengan perkara-perkara yang lain yang disebut dengan wa in kisah ala juz'iyatiha. Jadi contoh dia khurujun nahwi qai'in, keluarnya sejenis qai'. Qai' itu macam muntah ke apa ke, bekas makanan ke yang belum diproses ke. Wadamin, ataupun darah, keluar darah daripada kubul. Ini wa masi amrada hasanin aw faraj bahimatin. Dan pegangnya, iaitu disebabkan pegangnya amrad yang jamil, amrad yang hasan, atau disebabkan dia pegang kepada farji bahimah keluar. Wa qahqahati musallin ila ghairi dzalika, dan perkara lain. Lalu disebut lagi di sini khurujus syai'in tadi, wala'udan, walaupun dia berupa ud, iaitu kayu ud tadi, wa ra'sa dudatin, ataupun kepala binatang ulat. Ulat itu kulit putih tu. Wa in adat, walaupun dia kembali balik, keluar dia masuk balik, berarti batal. Batal tersebut, hadasnya atau wudu dia batal. Wala yadurru idkhaluhu. Tapi kalau masukkan dari benda luar yang bukan keluar, dimasukkan, maka dia tidak membatalkan. Wa innama imtana'atis salatu, tapi tak bolehlah solat. Kerana apa? Kerana lihamlihi muttasilan binajisin, kerana ditahamulkan atau dihamilkan, ditangkungkan sebagai orang yang memegang, iaitu hamilun najasah. Lihamlihi, kerana dia itu orang yang menanggung, itu bahasa Melayu, menanggung perkara yang najis. Jadi contoh lain di dalam kitab furu', kaki yang terkena syaukah. Jadi dia itu suci, tak ada masalah. Tapi bila ada syaukah bahasa Melayu dia
Duri tercucuk masuk ke dalam kaki, maka duri ini dia suci, dia tak ada benda. Tapi bila dia kena pada daging, maka dia akan kena kepada darah. Bila dia kena kepada darah, kita tahu darah itu najis. Walaupun darah itu masih kat dalam, tapi kerana syaukah ini kena kepada darah dan dia berada di luar kaki tersebut, kulit kaki, berarti dia dianggap sebagai hamilun najasah. Kalau hamilun najasah berarti menanggung najis, maka tidak bolehlah, tak sahlah dia solat. Maka dikata di sini imtana'at wa innama imtana'ati salatu li hamlihi muttasilan bi najisin. Jadi kalau dia masukkan sesuatu melalui kubul dia, contoh dia, walaupun benda itu tidak membatalkan wuduk, akan tidak membatalkan hadas, tidak menyebabkan hadas, akan tetapi dia tercegah untuk atau terhalang untuk melakukan solat. Ifma fil batini la yuhkamu bi najasatihi illa in ittasala bihi syai'un min adh-dhahir. Ini kerana apa? Kerana apa yang ada di dalam batin, itu tidak dihukumi dengan najisnya kecuali apabila dia bertemu dengan sesuatu secara zahir. Ini contoh sahibus syaukah yang saya sebutkan tadi. Okey. Min kubulihi, iaitu keluarnya sesuatu itu dari kubulnya, ai al-mutawaddi, iaitu dari orang yang berwuduklah dalam keadaan wuduk, al-hayyi al-wadhihi, orang yang hidup yang jelas, walau rihan, walaupun angin, min zakarihi, walaupun angin. Ini kes yang paling mudah kita nak bagi contoh adalah perempuan pernah selalu bertanya, Ustaz, macam mana kalau angin keluar dari farajnya? Angin keluar daripada farajnya, batal ke tidak batal? Ini ibarat dia. Kalau para wanita selalu tanya, baik kali 10 kali 20 kali dah orang tanya saya tentang perempuan keluar angin dari faraj dia dalam keadaan wuduk, tapi bukan kentut Ustaz, tapi dari depan, dari faraj, maka batal walau rihan au kubuliha, ataupun kubulnya perempuan lah. Berarti farji maksud dia. Wa in ta'addada ini dijelaskan oleh Imam Syekh Romalisi dan yang lain. Wa in ta'addada, dia buat di situ ada alif. Alif itu berarti tasniah, menunjukkan sama ada zakar dan kubul, iaitu apa? Contoh dia memiliki 2 atau 3 zakar. Lahir dah ada 2 atau 3 zakar. Ini juga menyebabkan batal. Okey. Dan ini boleh rujuk di dalam syarah-syarah yang lain. Lalu auduburihi, atau keluarnya sesuatu dari duburnya, kadami, seperti darah, al-khariji minal basur. Basur ni bahasa Melayu dia buasir lah. Bahasa Melayu dia buasir, seperti darah yang keluar daripada basur, wa huwa dakhilan duburi, padahal basur tersebut, buasir tersebut berada di dalam dubur, la kharijahu, bukan di luar. Memang betul lah, kalau kita teliti dalam ilmu perubatan pun, buasir ini adalah ketika bahagian daripada dubur tersebut dia longgar dan dia keluarlah, dan perkara itu menyebabkan keluarnya darah. Jadi sebelum dia sampai stage 3 atau stage yang ketiga, dia pertama sekali adalah rasa sakit dan akan mengeluarkan darah. Jadi ini kes dia. Ketika keluarnya darah, kadang tak boleh kontrol, jalan-jalan keluar darah, sehingga kalau lelaki terpaksa, yang kena buasir terpaksa memakai walau wanita, kerana dia tak boleh kontrol misalnya, maka itu juga menyebabkan seorang itu dalam keadaan hadas. Wakal basuri nafsihi, atau basur itu, buasir itu sendiri yang keluar daging, berarti ini dah stage 3 lah. Stage 3 kan buasir itu yang dah keluar. Nafsihi idza kanat nabitan, ketika mana atau dia itu keluar tumbuh, dakhilat duburi, di dalam dubur, fa kharaja, maka dia keluar, lalu dia keluar, au zada khurujuhu, atau sampai keluar dia dah lebih dah. Dan juga seperti kama ka'adatil mazhuri. Jadi seperti ini sejenis penyakit, iaitu apa? Iaitu Dysentery. Nak sebut pun susah. Sejenis cirit lah. Kalau bahasa Inggeris Dysentery. Nak sebut susah. Tapi mazhur itu apa? Zihar tu, mazhur ini adalah sejenis cirit yang menyebabkan seseorang itu keluar bila dia buat apa, bila dia terkeluar itu bukan hanya keluar najis, mungkin akan keluar darah, walaupun bukan daripada buasir tapi sejenis penyakit. Idza kharajat, apabila dia keluar.
Tapi perkara yang dikeluarkan tadi dikecualikan illal mania, kecuali mani. Jadi mani tidak menjadi asbabul hadas, tidak menjadi sebab-sebab hadas, iaitu maniyil mutawadhi', iaitu mani orang yang berwuduk itu tidak membatalkan asbabul, tidak menyebabkan asbabul hadasil asghar, maksudnya wahdahu al-kharija minhu awalan fala naqdha bihi hatta yasihha ghusluhu wa in lam yatawadda ittifaqan ala ma qila, iaitu maka dia tidak dihukumi batal wudu dia sehingga sah untuk dia mandi junub, kerana keluarnya mani adalah asbabu hadasil akbar atau menyebabkan junub. Maka dia bila dia mandi sah walaupun dia tidak berwudu, ittifaqan, iaitu secara ittifaq. Wa yanwi bi wudu'ihi lahu sunnatul ghusli, dan dia boleh nanti bila dia wudu, ketika dia mandi tu, habis dia mandi tu dia berwudu dalam mandi dia itu dengan niat sunnatul ghusli, kerana sunat mandi adalah salah satunya wudu. La raf'al hadasi, bukan untuk menghilangkan hadas yang kecil. Maksud dia boleh cukupkan dengan niat untuk wudu sebagai wudu dia sebagai sunnatul ghusli, walaupun dia bukan niat untuk raf'al hadas, dia tetap dalam keadaan mutawadhi', tetap dalam keadaan bukan hadas. Ini maksud daripada illal mani. Walau in sadda makhrajuhu, walau in sadda makhrajuhu. Jadi lau di sini khuliqa, kalau seseorang itu dia itu dilahirkan dalam keadaan insadda, iaitu dalam keadaan tertutup dua farji dia. Contoh dia dia tertutup, walau insadda makhrajuhu, tempat farji dia itu atau dubur dia itu tertutup, wa fataha tahta ma'iddatihi, dan terbuka apa yang dia ada di bawah perut dia, fa kharaja al-mu'tadu, maka keluar perkara yang biasa keluar tersebut, maka dalam keadaan ini apa? Iaitu naqadha, maka batallah wudu dia batal. Illa budda lil insani min makhrajin yakhruju minhu hadathu, kerana apa? Mestilah bagi seorang insan mesti manusia itu secara sunnatillah dia mesti ada tempat keluarnya najis yang keluar daripadanya dan menyebabkan dia itu menjadi hadas. Wa kadza nadirun, walaupun perkara tersebut itu adalah perkara yang nadir, seperti keluarnya kadudin, iaitu keluarnya ulat, ulat putih tu fil azhari, menurut kaul azhar. Kaul azhar kita dah tak payah kita terangkan, jadi Syaikhul Samahah dah terangkan. Au fauqaha, atau atasnya ma'idah tadi, wa huwa munsaddun, iaitu perkara yang tertutup baru ditutup misalnya. Au tahtaha, atau bawahnya, wa huwa munfatihun, dia yang terbuka. Fala fil azhari, maka dalam ini dia tidak dihukumi batal menurut kaul azhar. Al-thani, yang kedua tuan-tuan dan puan, adalah zawalul aqli. Waktu mengingatkan saya. Lama lagi. Al-thani, yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal, yakni at-tamyiz bi junun. Contoh dia, hilangnya akal untuk membezakan mana yang baik dan buruk kerana bi jununin, disebabkan oleh gila. Orang gila, au ighma'in, macam pingsan lah, au nahwi sukrin, atau mabuk, walau mumakkinan maq'adahu ijma'an, walaupun dalam keadaan dia boleh duduk yang tidak berubah duduk dia, yang kuat, yang tidak jadi mumakkinan maq'adahu ijma'an, secara ijma', walaupun keadaan macam tu, kalau zawalul aqli disebabkan kes-kes tadi, maka dianggap batal wuduk dia, ijma'an, secara ijma'. Au naumin, atau dia hilang akan disebabkan oleh tidur, iaitu di khabari, bagi khabar yang sahih, faman nama falyatawadda, nanti disebutkan pengecualian dia, iaitu apa? Iaitu illa nauma mumakkinin maq'adahu. Dalam bab tidur, tidur juga menyebabkan, termasuk zawalul aqli, menyebabkan asbabul hadas, menyebabkan seorang itu jatuh dalam hadas, kerana ada hadis man nama faman nama, barang siapa yang tidur falyatawadda, maka
untuk dia berwuduk. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, illa nauma mumakkinin maq'adahu, kecuali tidur yang sekira tempat tidur dia itu mumakkinin, sing mampet kalau bahasa Jawa tadi. Itu maaf. Jadi bahasa Jawa itu mumakkin itu yang mampet gon lungguh. Itu bahasa Jawa dia. Maaf. Maksud dia sekira tempat duduk dia itu, jadi angin itu tak keluar kerana dia betul-betul duduk dalam keadaan yang tertekan, yang tidak ada peluang untuk keluarnya angin. Jadi illa muttasilun, jadi illa di sini adalah istisna yang muttasil lah. Kama urifa min tafsiril aqli bima dzukira, ini penting, yaitu maksud disebut di sini yaitu nauma mumakkinin, yaitu nauma qaidin, yaitu tidurnya orang yang sedang duduk, mumakkinin maq'adahu ai aliyaihi min maqarrihi walau dabatan sairatan. Contoh dia sekira dia duduk tu, peha dia dan tempat duduk dia itu memang betul-betul mantap tu, sehingga walau dalam keadaan naik dabah yang sedang berjalan, wa in istanadda fa istanada lima law zala anhu la saqata. Yang kalau sekira dia bersandar, kalau tiba-tiba zala anhu la saqata, dia akan jatuh. Au ihtaba, ataupun dia dalam keadaan ihtiba. Ihtiba ni apa? Iaitu kalau macam kita tengok orang Arab yang letak kain untuk ikat duduk, angkat kaki sikit tu, adalah syarah dia kat bawah tu. Walaisa min ba'di maq'adihi wa maqarrihi, ada tajafin, ada tempat yang boleh menyebabkan angin itu keluar, atau ruang-ruang lah untuk dia buang angin misalnya, lil amni min khuruji syai'in hina idzin, kerana aman dari keluarnya sesuatu ketika ini. Jadi ini yang disebut, kita boleh faham dalam erti duduk yang sekiranya angin itu tak keluar lah, kalau dia terkentut tu. Wa alaihi hamalna khabar Muslim anna sahabata radhiyallahu anhu ta'ala anhum kanu yanamuna summa yusalluna wa la yatawaddauna. Dan dari sinilah ulama memahami, menghamalkan, menambungkan, yaitu hadis mengisahkan bahawa para sahabat itu ada yang tidur lalu dia bangun solat, dia tidak berwudu. Ini sebab apa? Kerana mereka duduk dalam keadaan mumakkinin maq'adahu. Jadi ini kita perlu kepada fiqhul hadis. Sebab apa? Kalau kita baca hadis semata, nanti kita terus faham literal tanpa tahu kaedah-kaedah usuliyah fiqhiyah, bagaimana menanggungkan hadis tersebut dengan fiqhiyah. Sebab itu bila orang tanya nak belajar fiqh dari Bulughul Maram, saya kata takkan boleh baca. Kerana apa? Kerana nak belajar fiqh kena dari kitab furu'. Dan kitab-kitab hadis itu untuk mengetahui bagaimana kita tarik sumber-sumber hadis dan Quran menurut pemahaman ulama yang melahirkan fiqh. Wa fi riwayati Ali Abi Dawud yanamuna hatta takhfiqa ru'usuhum bil ardh, sampai dia macam jatuhlah kena kepala dia kat tanah. Itu menurut riwayat yang lain. Al-thalithu, yang ketiga tuan-tuan, iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati, iaitu ketika bertemunya dua kulit lelaki dan perempuan. Ini pembahasan. Iaitu macam mana? Iaitu az-zakari al-wadhihi al-mushtaha tab'an yaqinan li zawati ittiba'is salimah walau sabiyan wa mamsuhan. Jadi dari sini Imam Ibn Hajar menjelaskan mana-mana lelaki yang jelas, yang mustaha, yang dapat disangkakan secara adatnya lah, kalau kita terjemah bahasa Melayu dia, biasanya tabiatnya ini akan mustaha, akan membuatkan seorang itu bersyahwat. Sebab itu ada istilah budak lelaki yang macam amrad jamil ni pun boleh menyebabkan batalnya wudu. Lalu walau sabiyan mamsuhan, jadi lelaki ketemu perempuan, sama ada yang pegang atau yang dipegang. Wal mar'ah, dan perempuan, ail untha al wadihah al mushtahati, yang bersyahwat, iaitu tabaan yakinan juga, yang juga kita tahu secara yakin dia dapat memberi syahwat. Walaupun salah satu, wa in kana ahaduhuma mukrahan aw maitan, walaupun salah satu daripada keduanya itu dipaksa, sama ada yang memegang atau dipegang, laki atau perempuan itu, lama ada laki atau perempuan tersebut yang dipaksa, aw maitan, atau mait. Jadi yang hidup pegang, yang hidup lelaki pegang mait perempuan, cantik sangat dia pergi
pegang. Batal yang hidup, lakin la yang taqitu wudu'ul mayyit. Yang mayit tak batal lah. Bila nanti takkan lah, tadi perempuan tu dah laki tu dah pegang mayit perempuan tu kena memandikan balik. Taklah. Jadi hanya yang hidup sahaja yang batal. Wa qala ba'duhum au jinniyan, dan menurut sebahagian ulama hatta jin sekalipun pegang jin, laki pegang jin perempuan batal. Wa innama yattajihu, hanya saja pendapat ini iaitu difahamkan in jawazna nikahahum, menurut pendapat yang berfatwa harus atau membolehkan pernikahan antara manusia dengan jin. Ini wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan sumber ini datang dari mana? Aula mastumun nisa. Jadi diambil daripada ayat aula mastumun nisa. Itu ayat dia, ai lamastum, iaitu kama qur'a bihi fis sab'i, iaitu ini seperti yang telah dibaca oleh qiraat sab'ah. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar. Kerana wabihi yang dafi'u tafsiruhu bi jama'atun. Jadi ini menolaklah, jadi hujah ini menolak pendapat mazhab lain yang mentafsirkan aula mastumun nisa dengan makna jima'. Iaitu dia faham itu, ditolak ala annahu khilaful zahir, kerana dia khilaful zahir. Jadi lalu diperbahaskan, Ustaz, macam mana dengan hadis? Hadis yang kata Rasulullah SAW mencium dan lain-lain, itu jelas hadisnya, saya baca terjemahan dia jelas. Wa khabaru kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'd azwajihi, adanya Nabi SAW mencium setengah daripada isteri-isterinya, isteri baginda. Summa yusalli, lepas tu solat, wala yatawaddu, dan dia tidak berwuduk. Itu pertama dijawab oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi kalau saya, bila orang pertikaikan mazhab Syafi'i, kita jangan mudah macam tu, kita baca kitab-kitab yang besar. Kalau baca Tufah tak jumpa, cari sampai Bahrul Madhab Imam Ruyani, tak jumpa juga, cari sampai ke Al-Mawardi. Itu insyaAllah jumpa. Dan sekarang dah keluar Nihayatul Matlab, insyaAllah jumpa. Kami di pondok dulu macam tu, bila orang pertikai kita cari sampai jumpa, dan insyaAllah kita jumpa. Jadi ini dihujahkan dhaifun, hadis ini dhaif min tariqaihi al-warid minhumah. Hadis ini dhaif pertama. Lepas tu wa ghamzuhu lirijli Aisyata wa huwa yusalli. Jadi hadis ini kisah di mana Nabi meremas. Saya genggam, saya tak tahu nak terjemah yang betul apa. Tapi kata Ustaz mana tadi, remas terjemahan bahasa Melayu dia. Meremasnya, Nabi Muhammad SAW meremas kaki Aisyah radhiyallahu anha wa huwa yusalli, sedangkan Nabi dalam keadaan yusalli, yahtamilu annahu bihailin, itu diihtimalkan keadaannya dalam keadaan ada hail, wa waqi'ul ahwali fi'liyah yusqituha. Dalika, intinya kita boleh faham bahawa dengan nas aula mastumun nisa tadi dah boleh faham konteks hadis-hadis yang datang tadi, iaitu boleh difaham dengan keadaan yang lain, bukan seperti yang difahami secara zahirnya. Jadi ini menyelesaikan istilah lelaki pegang perempuan, suami isteri, yang lelaki ada wuduk atau perempuan ada wuduk, batal atau tidak. Jawapan dalam mazhab Syafi'i batal, dan ada hujahnya, bukan tidak ada hujah. Illa mahraman, kecuali mahram fil adhari. Menurut kaul adhar, berarti muqabilul adhar, iaitu batal. Kalau kaul adhar berarti tidak batal. Illa mahraman, kecuali mahram. Mahram bukan muhrim. Jadi jangan baca muhrim. Muhrim tu orang berihram. Mahram binasabin, sama ada mahram nasab, atau radhain, atau mahram radha, atau musaharatin, atau mahram musaharah. Musaharah ni penyebab mahram. Musaharah ni perkahwinan, mertua lah. Mertua. Ini juga penyebab mahram. Walau ihtimalan ka'an ikhtalatat mahramuhu bi ghairi mahsurin fala yanqudu lamsuhu walau bi syahwatin. Contoh bercampur yang mana mahram dan tidak dianggap tidak membatalkan walau ikhtalatat, atau ada ihtimal tadi. Fil adhari, menurut kaul adhar. Lalu disebut di sini wal malmusu kalamisin fil adhari. Orang yang dipegang itu seperti orang yang memegang menurut kaul adhar. Wala tanqudu. Jadi bukan berarti ustaz yang batal tu yang memegang, kerana memang disebut kalau kita baca kat depan tadi, kerana mustaha,
Dan sebab apa yang memegang aw lamastum nisa juga kerana boleh membawa syahwat, walaupun tidak ada syahwat. Lalu kalau macam tu lamis tak batal ustaz. Malmus yang dipegang tak semestinya dia bersyahwat. Tapi dijawab di sini wal malmusu kallamisin fil adhari. Menurut kaul adhar, orang yang dipegang itu juga batal seperti orang yang memegang. Wala tanqudu saghiratun wa sya'run wa sinnun. Tapi tak batal ketika mana yang memegang atau yang dipegang itu adalah saghiratun, lelaki perempuan kecil. Kerana kecil dia, baby, mana boleh dia tidak la yashtahina la yushtahayani, tidak memberi syahwat, maka tidaklah la yushtahayani, tidak memberi syahwat. Lalu wa sya'run, dan rambut, wa sinnun, dan gigi, kerana dia bukan dengan makna apa? Bukan dengan makna basyarah, iaitu kulit, bukan dengan makna kulit, tapi dia dengan ialah sya'run ni adalah rambut lah kan. Lepas tu sinnun ni adalah bahagian daripada tulang. Wa dhufrun, dan kuku, fil asahi, menurut kaul asah. Menurut kaul asah. Lalu ar-rabi'u, yang keempat, masu kubulil adami. Yang keempat adalah menyentuh kubul anak Adam. Menyentuh kubul anak Adam ini juga yang menyebabkan batal, tapi bibatanil kaffi, iaitu dengan dalamannya jari. Jadi kalau kita kaf itu kita macam ni kan, yang ada yang tak nampak itu dipanggil dengan batin. Yang ini tidak dipanggil batin, dipanggil zahir. Ini batin. Jadi itu adalah penyebab batal. Penyebab batalnya wudu. Wa kadza fil jadidi, begitulah di dalam pendapat al-jadid, halqahu duburihi, iaitu halaqah atau bulatan duburnya, la farju bahimatin, bukan farji bahimah. Kerana disebut tadi adamiyin. Lalu wayang kutu farjul mayyiti was-saghiri, begitu juga batal kalau menyentuh tadi adalah farjul mayyit, farji mayyit atau was-saghir, wa mahallul jabbi, dan tempat iaitu apa? Iaitu yang telah dipotong. Contoh dia zakar yang dipotong, contoh dia wa dzakaru al-ashyalu, walaupun zakar itu adalah yang tidak berfungsi. Contoh dia kan, walaupun zakar tak fungsi ustaz, takkanlah batal juga. Okey, wabil yadi ataupun asyalai, iaitu tangan tersebut yang tangan ni dah tak fungsi ustaz, so mana ada syahwat. Kan penyebab batal kan katanya syahwat. Tetap batal juga fil asahi, menurut qaul asah. Wala tanqudu ru'usul asabi'i wa ma bainaha. Jadi kalau ru'usul asabi', ru'usul asabi' dia dah zahir, dia bukan batin, maka dia tidak batal. Ru'us, kepala jari-jari ini, wa ma bainaha, dan apa yang ada di antaranya. Wa yahrumu bil hadasi, dan diharamkan. Ini yang terakhirlah. Haram bil hadasi, disebabkan oleh hadas. Apa yang haram adalah as-salatu, pertama solat, termasuklah pecahan daripada solat, iaitu salatul janazah. Kalau mazhab Hanafi dia bukan solat. Salatul janazah dia dianggap doa, dia bukan solat. Tapi mazhab Syafi'i dianggap nau'un minas salat. Pecahan daripada solat adalah sajdatul tilawati, sujud tilawah, wa syukrin atau sujud syukur, wa khutbatul jum'atin, dan khutbah Jumaat tuan-tuan. Sebab itu khutbah Jumaat kena wudu. Jadi khotib kena tahu ni. As-salatu wa tawafu, dan tawaf. Walaupun tawaf tu sunat sekalipun, sunat ataupun fardhan. Ini kena kerana ada hadisnya. Okay, dan wa hamlul mushafi, dan memegang atau membawa mushaf. Hamlul mushaf, membawa mushaf. Mushaf ini apa? Mushaf ini difahamkan oleh ulama adalah sesuatu yang ditulis li ajlil qiraah, dengan tujuan untuk membaca Al-Quran lah. Itu nama dia mushaf. Maka dikecualikan nanti dinar, 2 dinar yang ada tidak diniat untuk qiraah, tidak. Dan disebut dengan banyak contoh-contoh yang ada di dalam kitab fiqh. Wa masu waraqihi, dan memegang kertas daripada mushaf macam ni, ini termasuk diharamkan ketika orang itu hadas. Wa kadza jilduhu ala sahihi, jilid dia, kulit dia, termasuk menurut pendapat yang sahih.
wa kharitatin wa sunduqin fihima mushafun. Letak sunduk, letak bekas yang mana kita letak ada kotak kan, kata beli Quran mushaf letak kat dalam, pasal tu ada kotak ada zaman dulu banyak. Jadi yang dicantik dihias untuk dia pun tak boleh, pun diharamkan masuk bagi orang yang hadas untuk membawa atau memegangnya. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin, dan apa yang ditulis untuk niat darsi Qur'anin, untuk tadarus Quran tersebut, maka ini dianggap sebagai Quran, dianggap sebagai Quran juga haram. Kalauhin, seperti lauh, contoh dia kalau belajar di negara Afrika, di Maghribi dan lain hafal Quran, mereka tak pakai mushaf hafal Quran, tapi mereka ambil lauh, tulis Al-Quran, kerana bila dia tulis ayat Al-Quran tersebut akan cepat ingat. Dan itu dibuat untuk darsi Quran. Berarti kalau dia tak ada wuduk, dosa lah. Dia berdosa, kerana itu dia kena ada wuduk menurut qaul asah. Wal asahu, menurut qaul asah, hillu hamlihi fi amtiatin, iaitu boleh membawa Al-Quran fi amtiatin, halal membawa Al-Quran di dalam beg. Contohnya ada Quran kita letak dalam beg kan, kita tutup, kita bawa dalam perjalanan nak pergi balik ke Pulau Pinang, contoh dia, ternyata dia terkentut, misalnya dia terbatal wuduk dia, maka sah. Maka bukan sah, maksud halal membawanya, kerana dia membawa amtiah, bukan membawa Al-Quran. Wa tafsirin dan tafsir, tafsirin dan tafsir. Wa dananirah dan dinar, macam saya sebut tadi. La qalbi warakihi bi'udin. Tidak boleh, untuk tidak halal untuk membalikkan kertasnya dengan kayu. Wa anna sabiyya al-muhditha la yumna'u, sedangkan sobi yang kecil, maka la yumna'u, tidak dilarang untuk memegang Al-Quran ketika dia dalam keadaan tidak suci dan lain. Ini kerana ada disebutkan oleh syarah dia adalah didarsihi wa ghairi dzalik. Qultu al-asahu hillu qalbi wa rakihi bi'udin. Aku berkata al-asah, yang paling asah, halal untuk membalikkan kertasnya dengan kayu. Wa bihi qata'a al-iraqiyun, dan ini yang dipegang atau dipastikan oleh al-iraqiyun, ulama-ulama daripada Iraq. Wallahu a'lam, mazhab Syafi'i daripada Iraq. Dan terakhir, wa man tayaqqana tuhran, barang siapa yang yakin dalam keadaan suci, au hadatsan, atau dia dalam keadaan hadas, wa syakka fi diddihi amila biyaqinihi, dia ragu-ragu apakah dia dah buang, dia dah terkentut atau tidak, adakah dia telah berwuduk atau tidak, maka dia kena amal dengan yakinnya. Ini yang dipanggil dengan al-yaqinu la yuzalu bisyak, kaedah tersebut. Falau tayaqqanahuma wa jahila sabiqa fadiddu ma qablahuma fil asahi. Barang siapa yang beryakin dengan salah satunya, berwuduk misalnya dia, wa jahila as-sabiqa, dia tak ingat sebelum tu dia macam mana, fadiddu ma qablahuma, maka lawan dia adalah apa yang terjadi sebelumnya menurut qaul asah. Jadi mudah yang kita nak bagi contoh kat sini, seseorang dia yakin dia dah wuduk, dia tak tahu dia dah terkentut ke tidak. Al-aslu baqa'u makana ala makana, maka dia dalam keadaan dianggap hukum berwuduk. Atau orang tersebut dia tahu tadi dia dalam keadaan tidak wuduk, dia tak ingat dia dah berwuduk atau belum. Al-aslu baqa'u makana ala makana, berarti dia dianggap dalam keadaan belum berwuduk. Berarti dia dalam keadaan tidak suci. Lebih kurang macam itulah. Dan nanti ada furu-furu dia ada ta'arud dia. Dan insyaAllah anak kafi bihadzal qadar, kita sambung dengan perbahasan faslun, iaitu adabi dukhulil khala.